Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhatian untuk anak-anak murid Ustazah semua pada hari ini. Ustazah harap kamu semua bersedia dengan PDPR kita untuk hari ini, iaitu pelajaran akhlak ya. Untuk pelajaran akhlak pada hari ini, Ustazah harap kamu semua membuka muka surat 60. Muka surat 60 Ustazah kita akan meneruskan pelajaran kita yang terakhir, iaitu tajuk riak. Okey, tengok ya, pengertian riak pada anak panah berwarna merah. Riak ialah melakukan sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Okey, Ustazah ulang semula. Pengertian riak ialah melakukan sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Maknanya di sini kita melakukan sesuatu amalan tetapi kita suka berperasaan menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya orang tahu bahawa kita membuat perkara itu. Faham murid-murid ya? Maknanya kita riak. Contohnya kita bercerita dengan kawan kita, kawan-kawan, malam tadi aku solat tahajud. Korang ada buat ke? Itulah salah satu riak. Maknanya suka menunjuk-nunjuk. Okey, kita ulang semula. Riak ialah melakukan sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Okey, anak-anak murid Ustazah semua, selepas pengertian, kita tengok pada dalil riak. Dalil riak ni agak panjang. Macam biasa, kalau panjang kamu hanya perlu memahami sahaja. Okey. Okey, tengok pada dalil riak ya. Sebentar. Okey, dalil riak ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok pada anak panah warna merah ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 264. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan mengungkit-ungkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, di situ itulah dia dalil yang menunjukkan riak. Di situ ada kan orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia. Kalau ada sikap menunjuk, itulah yang dinamakan riak, tetapi tidak pula beriman kepada Allah. Ustazah harap murid-murid semua boleh baca ya. Okey. Okey, kemudian masuk kepada ciri-ciri riak. Ciri-ciri riak. Di sini Ustazah nak kamu lihat yang pertama, ciri-ciri riak ialah pertama, suka menyebut kejayaan diri. Yang kedua, mengungkit sedekah dan pemberiannya kepada orang lain. Ketiga, menunjuk-nunjuk amalan yang dilakukan. Yang keempat, suka menyebut kekayaan diri dan keturunannya. Tengok yang pertama, suka menyebut kejayaan diri. Maknanya dia akan bercerita dengan orang lain tentang kejayaan diri dia. Itu juga adalah salah satu sifat riak. Yang kedua, orang yang suka mengungkit, bersedekah kepada orang lain tapi dia mengungkit semula. Dia contohnya seperti ini ya. Awak ni, saya dah selalu bersedekah dengan awak tapi awak tak nak membantu saya pula. Itu adalah mengungkit ya. Faham ya, mengungkit.
Jadi kalau kita dah bersedekah, kita kena ikhlas, tak boleh mengungkit. Okey, yang ketiga, menunjuk-nunjuk amalan yang dilakukan. Suka amalan apa yang kita buat, kita suka bercerita dengan orang. Ataupun contohnya bila di depan orang ramai barulah kita nak mula melakukan amalan. Itu juga salah satu sifat riak. Okey, yang keempat, suka menyebut kekayaan diri dan keturunannya. Ini kebanyakan selalu kita dengar orang suka menceritakan kekayaan diri dia dan ahli keluarga dia kepada orang lain. Itu adalah sifat riak. Jangan berbuat begitu. Okay, Ustazah ulang semula ciri-ciri riak. Yang pertama, suka menyebut kejayaan diri. Yang kedua, mengungkit sedekah dan pemberiannya kepada orang lain. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk amalan yang dilakukan. Keempat, suka menyebut kekayaan diri dan keturunannya. Okey, seterusnya kita tengok pula. Kita tengok akibat riak ya. Akibat riak, apa yang kita akan dapat jika kita bersifat riak, kita peroleh apa? Okey, pertama amalan yang dilakukan sia-sia dan mendapat dosa. Kedua, dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Yang ketiga, dibenci Allah dan Rasulullah. Yang keempat, terhalang dari mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah dengar keterangan pada Ustazah. Okey, akibat riak tadi yang pertama, amalan yang dilakukan sia-sia dan mendapat dosa. Okey, kita dah bersungguh-sungguh kita bercerita dengan orang tentang kejayaan kita semua. Okey, lepas tu ataupun jika kita dah riak, kita bercerita dengan orang, maknanya amalan kita tu, amalan yang kita lakukan sia-sia dan mendapat dosa sebab kita suka nak menunjuk. Di situ ada sifat riak. Okey, jika kita bersifat riak, dah tentulah dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Orang tidak suka kita bersifat riak, orang akan menjauhkan diri. Okey, yang ketiga, dibenci Allah dan Rasulullah sebab itu adalah salah satu sifat mazmumah. Sifat mazmumah semua Allah tidak suka. Allah membenci orang yang bersifat mazmumah. Okey, yang keempat tadi, jika kita bersifat riak, terhalang daripada kita mendapat hidayah daripada Allah sebab Allah tidak redha akan orang yang bersifat riak. Okay, Ustazah ulang semula akibat riak. Pertama, amalan yang dilakukan sia-sia dan mendapat dosa. Kedua, dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Ketiga tadi mana yang ketiga? Ketiga, dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Ketiga, dibenci Allah dan Rasulullah. Keempat, terhalang daripada mendapat hidayah daripada Allah. Okey, kita tengok pula tajuk yang seterusnya. Selepas ciri-ciri, kita ada tajuk apa lagi? Okey, selepas ciri-ciri, kita ada tajuk cara menjauhi riak. Bagaimana cara menjauhi sikap riak? Macam mana kita nak jauhkan? Okey, yang pertama ialah amalan kita. Sekejap ya. Okey. Amalan yang dilakukan diniatkan kerana Allah. Bila kita melakukan sesuatu, kita hendaklah berniat kerana Allah. Yang kedua, merahsiakan amal soleh yang dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati ikhlas. Saya ulang semula cara-cara menjauhi riak. Pertama, amalan yang dilakukan diniatkan kerana Allah. Sebab tu saya selalu pesan, apa jua yang kita lakukan, kita hendaklah niat kerana Allah. Yang kedua, kita perlu merahsiakan amal soleh yang dilakukan, bukan untuk kita
menunjuk-nunjuk, bukan untuk kita gembar-gemburkan kepada orang lain amalan yang kita lakukan. Okey, ketiga, meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah. Apabila kita melakukan sesuatu, kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Bermaksud kita sentiasa mengingati Allah. Apa juga yang kita buat, kita ingat Allah. Okey, yang keempat, selalu berdoa kepada Allah agar hati ikhlas. Okay, selalulah kita berdoa kepada Allah supaya jalan yang kita lakukan adalah jalan yang sentiasa diredai Allah. Okey ya, itu cara-cara menjauhi riak. Seterusnya, fadilat jika kita menjauhi daripada sifat riak. Kalau kita jauh daripada sifat riak, apa yang kita perolehi? Pertama, kita akan mendapat pahala. Kedua, dihormati masyarakat. Ketiga, dikasihi Allah dan Rasulullah. Keempat, disayangi ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Yang kelima, amalan yang dilakukan mendapat keberkatan. Okey. Murid-murid semua, itu tadi berkenaan dengan tajuk riak. Okey, tahukah anda apa perlu yang anda tahu? Sesungguhnya perbuatan riak adalah syirik yang kecil. Okey, perbuatan riak itu adalah termasuk dalam syirik ya anak-anak. Okey, apa yang perlu kita amalkan? Lakukan amalan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Okey, Ustazah ulang semula ya. Kita ada pengertian, dalil, ciri-ciri riak, akibat riak, cara menjauhi riak, fadilat menjauhi riak. Okey, Ustazah ulang semula ya. Murid-murid perlu menghafalkan pengertian riak. Okey, hafal. Okey, dan kamu semua perlu tulis di dalam buku teks, hafal pengertian riak. Okey, 2 ciri-ciri riak, 2 akibat riak, 2 cara menjauhi riak, 2 fadilat menjauhi riak. Okey, murid-murid faham semua? Ustazah nak semua 2 seperti biasa. Okey, buat nota minda di dalam buku tulis ya. Pengertian riak 1, yang kedua 2 ciri-ciri riak, yang ketiga 2 akibat riak, yang keempat 2 cara menjauhi riak, dan yang kelima 2 fadilat menjauhi riak. Dan hafalkan. Ustazah harap kamu semua dapat beri perhatian pada tajuk riak. Sekian dahulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.